Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanah Bolkiah Muizzadin Waddaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berkenan berangkat ke Majlis Pembukaan Sidang-Sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan, sesi plenari sidang kemuncak ke-40 dan sesi retreat sidang kemuncak ke-41 yang berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kamboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berangkat ke Majlis Pembukaan Sidang-Sidang Kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan yang turut dihadiri oleh ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Samnak Yaikek Mahe Senapati Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja. Majlis dimulakan dengan lagu tema ASEAN, The ASEAN Way, diikuti dengan persembahan kebudayaan dan ucapan pembukaan daripada Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kemboja selaku pengerusi ASEAN tahun ini, dengan Tuan Yang Terutama mengalu-alukan kehadiran para pemimpin dan delegasi ke Phnom Penh bagi menghadiri sidang-sidang kemuncak ASEAN ke-40 dan ke-41 serta sidang-sidang kemuncak berkaitan. Selesai majlis pembukaan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan para pemimpin ASEAN lainnya menyaksikan pameran gambar mengenai sumbangan Kemboja kepada ASEAN. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke sidang-sidang kemuncak ASEAN di Phnom Penh pada tahun ini antara lainnya memberi peluang yang signifikan untuk mengesahkan semula hubungan akrab baginda bersama para pemimpin lainnya serta bagi meneruskan perbincangan ke arah mengukuhkan lagi kerjasama serantau. Dalam titah pada sesi plenari sidang kemuncak ASEAN ke-40, ke bawah Duli Yang Maha Mulia menekankan ASEAN telah menghasilkan pelbagai pencapaian dalam mengekalkan keamanan dan kestabilan di rantau ini selama lebih 55 tahun. Oleh itu, ASEAN Titah Baginda perlu menggandakan usahanya untuk memajukan proses pembangunan komuniti dengan memanfaatkan pelbagai peluang seperti transformasi digital dan usaha berterusan dalam melaksanakan dan menaiktarafkan perjanjian-perjanjian perdagangan bebas, daya saing dan kedayatahan ASEAN akan dapat dipertahankan. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia juga menyambut baik pelancaran ASEAN Junior Fellowship Program pada bulan Ogos 2021. Dengan program tersebut dapat melengkapkan para belia ASEAN dengan ilmu pengetahuan mengenai mekanisme dalaman ASEAN dan memupuk hubungan yang baik sesama mereka. Ke arah membina masyarakat yang bersepadu dan inklusif, baginda menzahirkan sokongan terhadap keahlian Timor Leste dalam ASEAN serta bagi negara berkenaan untuk menjadi negara pemerhati buat sementara waktu ini sehingga syarat-syarat keahlian dimuktamadkan nanti. ASEAN tambah baginda kini terlibat dalam salah satu usaha penting melalui proses post-2025 visioning. Negara Brunei Darussalam Titah Baginda mengutamakan ASEAN dengan mempunyai hubungan kejiranan yang mesra dan kokoh serta persahabatan dan kerjasama yang lebih rapat.
Dalam proses tersebut, keseimbangan pragmatisme dan aspirasi adalah diperlukan bagi memastikan ASEAN terus stabil dan progresif dan pada masa yang sama mengekalkan identitinya. Baginda juga bertitah menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Dato' Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, terhadap sumbangan berharga beliau kepada ASEAN selama 5 tahun ini. Baginda seterusnya menyampaikan sokongan kepada Dr. Kau Kim Hoon daripada Kerajaan Kemboja sebagai bakal Setiausaha Agung ASEAN seterusnya. Kebawah Duli Yang Maha Mulia dalam titah juga menegaskan bahawa ASEAN perlu mengukuhkan kapasiti dan keberkesanan institusi bagi memastikan ianya dapat memanfaatkan nilai strategik serta mengharungi cabaran dan meraih peluang dengan cekap. Terdahulu, Tuan Yang Terutama Perdana Menteri Kemboja dalam ucapannya antara lain menggariskan kepentingan kerjasama ASEAN secara bersepadu dalam menangani cabaran-cabaran sedia ada dan yang akan muncul. Ini termasuk menekankan semula komitmen Kemboja terhadap usaha-usaha pembangunan komuniti ASEAN menuju ke arah mencapai keamanan, kestabilan, keselamatan dan pembangunan mampan. Semasa sesi plenari tersebut, para pemimpin mendengarkan laporan daripada Tuan Yang Terutama Dato' Paduka Lim Jock Hoi, Setiausaha Agung ASEAN, yang mengongsikan pencapaian ASEAN untuk sama-sama pulih dari pandemik COVID-19 melalui pertumbuhan ekonomi yang signifikan pada tahap 5.1%. Penaiktarafan perjanjian perdagangan utama bersama rakan-rakan dialog serta penandatanganan perjanjian ASEAN European Union EU Comprehensive Air Transport Agreement. Para pemimpin ASEAN juga telah membincangkan kepentingan perpaduan bagi memastikan ASEAN bertindak balas terhadap cabaran-cabaran umum dan seterusnya meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang seperti keselamatan makanan, tenaga dan pembangunan digital. Pada penghujung sesi plenari, ASEAN Leaders Vision Statement on ASEAN ACT Addressing Challenges Together, ASEAN Leaders Statement on 55th Anniversary of ASEAN, dan ASEAN Leaders Statement on ASEAN Connectivity Post-2025 Agenda, dan ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership telah diluluskan. Semasa berangkat menghadiri sesi retreat sidang kemuncak ASEAN ke-41 ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah ASEAN masih lagi dapat bekerjasama dengan rakan-rakannya serta mencari peluang-peluang untuk meningkatkan kerjasama walaupun ASEAN telah menghadapi cabaran-cabaran akibat kesan-kesan pelbagai dimensi daripada pandemik COVID-19. Baginda juga menegaskan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat akan mengancam kemajuan usaha-usaha ASEAN termasuk keselamatan makanan dan tenaga. Oleh itu, ianya penting untuk menggalakkan hubungan yang stabil dan konstruktif dalam kalangan rakan-rakan ASEAN untuk bertindak balas terhadap cabaran tersebut. Dalam perkara itu, penglibatan dan kerjasama antara ASEAN dan rakan-rakannya adalah digalakkan. Ianya akan menunjukkan komitmen ASEAN terhadap arkitektur serantau yang terbuka dan inklusif serta menegakkan kesepaduan ASEAN. Oleh itu, Baginda menzahirkan sokongan terhadap kenyataan pemimpin-pemimpin ASEAN sempena ulang tahun ASEAN ke-55 dengan menyeru agar ASEAN sentiasa inklusif dan maju melalui kesepaduan yang kukuh ketika bekerjasama dengan rakan-rakan luar. Semasa sesi retreat ini, ke bawah Duli Yang Maha Mulia dan para pemimpin ASEAN antara lainnya mengesahkan semula bahawa Myanmar kekal menjadi sebahagian daripada ASEAN yang penting. Oleh itu, 5-point konsensus yang dipersetujui oleh para pemimpin semasa negara Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021 kekal menjadi rujukan yang sah dan perlu dilaksanakan dengan sepenuhnya
Para pemimpin juga telah membincangkan mengenai hubungan luar dan hala tuju ASEAN pada masa hadapan serta bertukar-tukar pandangan tentang isu-isu serantau dan antarabangsa. Pada sebelah petang, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat ke sidang kemuncak ASEAN China ke-25, sidang kemuncak ASEAN Republik Korea ke-23 dan sidang kemuncak ASEAN Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB ke-12. Sidang kemuncak tersebut berlangsung di Soka Phnom Penh Hotel, Kamboja. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Pada sidang kemuncak ASEAN China ke-25, ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan Republik Rakyat China merupakan rakan kongsi ASEAN yang penting dalam menyumbangkan secara signifikan ke arah keamanan serantau, pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial selama lebih 3 dekad. Kerjasama ekonomi yang meluas merupakan salah satu tonggak perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China. Oleh itu, baginda mengalu-alukan perundingan dalam menaik taraf Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China bagi memastikan ianya adalah terkini, lebih mesra perniagaan dan berdaya tahan dalam menghadapi cabaran global. Menyentuh mengenai perjanjian kerjasama teknikal, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berharap bagi pelaksanaan awal perjanjian tersebut sekaligus dapat mengukuhkan kapasiti manusia dan teknikal. Perjanjian tersebut sangat selaras dengan inisiatif pembangunan global yang diumumkan oleh Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, semasa Perhimpunan Agong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu pada tahun 2021 demi memastikan kemakmuran dalam jangka masa panjang. Baginda juga bertitah mengesahkan semula komitmen negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan usaha-usaha dan nama baik bagi pelaksanaan penuh dan berkesan Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) memandangkan tahun ini menandakan ulang tahunnya ke-20 serta menggalakkan pihak masing-masing untuk mempercepatkan rundingan ke arah kesimpulan Code of Conduct yang komprehensif dan teguh demi memastikan kepercayaan dan keyakinan berterusan di rantau ini. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Li Keqiang, Premier of the State Council of the People's Republic of China, dalam ucapannya antara lain menekankan pencapaian ketara bagi hubungan dialog ASEAN-China. ASEAN-China merupakan rakan perdagangan terbesar antara satu sama lain meskipun berhadapan dengan kesan-kesan COVID-19 dan landasan antarabangsa yang rumit. Tuan Yang Terutama Samnak Yakek Mehe Sinapade Tee Chong Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja dan pengerusi ASEAN seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai hubungan dialog ASEAN-China yang antara lainnya menyambut baik pelaksanaan ASEAN-China Comprehensive Strategic Partnership Plan of Action for Peace and Prosperity 2021-2025 serta melahirkan penghargaan terhadap sumbangan-sumbangan China kepada ASEAN COVID-19 Response Fund. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin membincangkan mengenai peningkatan perdagangan terbuka ke arah kestabilan ekonomi serantau dan mengalu-alukan kerjasama antara ASEAN dan China dalam bidang transformasi digital dan pertumbuhan hijau. Pada penghujung sidang kemuncak tersebut, ASEAN-China Joint Statement of the 20th Anniversary of the DOC, ASEAN-China Joint Statement on Promoting Common and Sustainable Development dan ASEAN-China Joint Statement on Food Security Cooperation telah diluluskan. Selepas sidang kemuncak ASEAN-China ke-25, ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian berangkat bersama ketua-ketua negara dan kerajaan ASEAN lainnya bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Republik Korea ke-23. Semasa sidang kemuncak tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia antara lain bertitah menekankan bahawa Republik Korea adalah sebuah rakan strategi ASEAN yang sangat berharga yang telah menyumbangkan pertumbuhan, pembangunan dan kemakmuran di rantau ini.
Kepimpinan Republik Korea dalam inovasi tegas baginda dapat menyokong rakyat ASEAN untuk mengambil kebaikan sepenuhnya revolusi perindustrian keempat seperti menggunakan perkembangan teknologi dalam e-dagang yang boleh memanfaatkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dalam memastikan pertumbuhan dan daya saing mereka yang berterusan. Ke bawah Dunia Maha Mulia seterusnya menyuarakan pendapat baginda bahawa semua pihak perlulah bekerjasama dalam menangani kesan perubahan iklim dan oleh itu baginda mengalu-alukan Republik Korea untuk bekerjasama dalam membangunkan dasar bagi menangani cabaran melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN yang akan dihoskan oleh negara Brunei Darussalam. Dalam mengakhiri titah, baginda juga menekankan kepentingan kerja subserantau sambil menegaskan bahawa BIM Iaga kekal sebagai kawasan pertumbuhan yang ketara dengan potensi pembangunan, pelaburan dan perindustrian yang besar. Oleh itu, baginda menzahirkan penghargaan atas sumbang Republik Korea kepada dana kerjasama BIM Iaga Republik Korea yang akan dapat memajukan lagi sosioekonomi. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Yoon Seok Yeol, Presiden Republik Korea, dalam ucapan mengesahkan semula komitmen Republik Korea untuk memacu strategi Indo-Pasifik negara tersebut selaras dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific ke arah meningkatkan kerjasama yang terbuka dan inklusif. Tuan Yang Terutama Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Republik Sosialis Vietnam selaku negara penyelaras hubungan dialog ASEAN Republik Korea seterusnya menyampaikan kenyataan bersama ASEAN yang antara lain menggariskan pengukuhan lanjut kerjasama di antara ASEAN dan Republik Korea melalui peningkatan kerjasama komprehensif dan pengukuhan perkongsian bagi keamanan, kestabilan dan keselamatan di rantau ini. Dalam sidang kemuncak tersebut, para pemimpin membincangkan bagi mempercepatkan tindakan untuk menangani perubahan iklim, usaha-usaha ke arah mempertingkatkan arkitektur digital serta mengukuhkan lagi kerjasama bersama Republik Korea dalam bandar pintar dan ekonomi hijau. Selesai sidang kemuncak ASEAN ROK ke-23, ke bawah Dulia Maha Mulia berangkat menghadiri sidang kemuncak ASEAN PBB. Semasa bertitah dalam sidang kemuncak tersebut, ke bawah Dulia Maha Mulia menzahirkan penghargaan kepada Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atas sokongan berterusan PBB bagi usaha-usaha pembinaan komuniti ASEAN. Baginda seterusnya mengakui bahawa pandemik COVID-19 memperlahankan kemajuan dan menghambat usaha-usaha bagi merealisasikan matlamat pembangunan mampan atau Sustainable Development Goals SDG. Oleh itu, sidang kemuncak SDG kedua pada tahun 2023 adalah dialu-alukan yang mana ianya adalah masa yang tepat untuk mengkaji semula pendekatan ASEAN PBB dalam melaksanakan Agenda 2030. Ke arah ini, baginda menyeru ASEAN dan PBB supaya bekerjasama lebih rapat lagi dan terus menggalakkan pelengkap antara visi Komuniti ASEAN 2025 dan Agenda 2030. Ke bawah Dulia Maha Mulia selanjutnya mengalu-alukan kerjasama dengan agensi PBB yang berkaitan melalui Pusat Perubahan Iklim ASEAN di negara Brunei Darussalam untuk mengukuhkan kapasiti ASEAN dalam mengurangkan kesan perubahan iklim. Dalam mengakhiri titah, baginda juga menyampaikan pujian kepada Tuan Yang Terutama Setiausaha Agung PBB atas visi agenda bersama dalam mempromosikan masa depan yang lebih terjamin dan makmur. ASEAN PBB juga perlu kekal fokus ke arah mencapai matlamat bersama akibat ketidaktentuan global dan ketegangan geopolitik yang semakin meningkat. Baginda seterusnya berharap agar Tuan Yang Terutama dapat mempersiapkan Summit of the Future 2024 dengan jayanya bagi mengesahkan semula komitmen terhadap piagam PBB
dan menegakkan multilateralisme. Sementara itu, Tuan Yang Terutama Antonio Guterres, Setiausaha Agung PBB dalam kenyataannya menekankan bahawa ASEAN sebagai sebuah rantau memainkan peranan yang penting dalam menangani peningkatan risiko ekonomi global yang berpecah belah dan cabaran lain yang akan datang melalui penyelesaian pelbagai hala. Tuan Yang Terutama Samnak Yaikek Mahesinapade Techo Hun Sen, Perdana Menteri Kemboja dan pengerusi ASEAN kemudian menyampaikan kenyataan bersama ASEAN mengenai hubungan dialog ASEAN PBB yang mengiktiraf kerjasama ASEAN PBB dalam menyokong usaha serantau menangani pandemik COVID-19. Berikutan ketidaktentuan dan cabaran global, ASEAN dan PBB hendaklah bekerjasama lebih rapat melalui penglibatan yang membina bagi menegakkan multilateralisme. Dalam sidang kemuncak itu, para pemimpin menyeru kerjasama yang lebih kukuh antara ASEAN dan PBB bagi memastikan kerjasama antarabangsa yang terbuka dan berasaskan peraturan demi mengekalkan keamanan dan kemakmuran rantau ini serta sokongan daripada PBB dalam menangani krisis makanan, tenaga dan keselamatan. Agama Islam menganjurkan umatnya supaya sentiasa mengamalkan kebersihan dalam semua perkara yang melibatkan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara. Justru menjaga kebersihan itu hendaklah dijadikan sebagai budaya. Sementara itu, ibu bapa hendaklah membimbing dan mengajar ahli keluarga tentang aspek kebersihan. Jadilah keluarga yang mementingkan kebersihan yang akhirnya akan menjadikan masyarakat dan negara yang mengutamakan kebersihan. Perkara tersebut antara intipati yang disampaikan dalam khutbah Jumaat bertajuk Menjaga Kebersihan dan Alam Sekitar. Untuk melahirkan persekitaran hidup yang bersih dan sentiasa kelihatan menarik, kita perlulah menghayati dan mengamalkan bersama perkara-perkara berikut. Pertama, kita hendaklah mengamalkan kesedaran terhadap kebersihan diri, tempat tinggal, tempat beribadah, tempat kerja dan seluruh tempat awam, kerana agama Islam mengutamakan kebersihan dalam semua bidang kehidupan. Kedua, setiap individu hendaklah mendisiplinkan diri dalam memikul tanggungjawab menjaga kebersihan dan hendaklah memiliki sikap suka kepada kebersihan. Ketiga, mengamalkan budaya tegur-menegur dan nasihat-menasihati sesama kita dalam hal menjaga kebersihan. Amalkanlah sikap tidak camah mata jika ternampak kekotoran. Dengan demikian, ia akan melahirkan perasaan cinta kepada kebersihan dan benci kepada kekotoran. Risiko bagi setiap individu untuk mengalami strok dapat dikurangkan dengan mengamalkan gaya hidup sihat, senaman secara kerap serta pengambilan makanan yang sihat. Menurut Pertubuhan Strok Sedunia, dianggarkan 1 juta kes strok yang berlaku setiap tahun dikaitkan dengan kekurangan melakukan aktiviti fizikal. Perkara tersebut antara dikongsikan oleh Pegawai Perubatan di Brunei Neuroscience Stroke and Rehabilitation Centre BNSRC, Pantai Jerudong Specialist Centre PJSC. Menerusi edisi khas kali kedua mengenai penyakit strok sempena Hari Strok Sedunia yang diraikan setiap 29 Oktober, ikuti tinjauan khusus tentang cara-cara meminimumkan risiko mengalami strok. Zulfaqli Haji Kasim melaporkan. Hanya dengan 30 minit senaman sebanyak 5 kali seminggu boleh mengurangkan risiko untuk mengalami strok sebanyak 25%. Dr. Hazirah binti Syafri seterusnya menjelaskan butiran cara-cara tertentu bagi merendahkan risiko mengalami strok. Antaranya mengawal tekanan darah, mengamalkan makan minum yang sehat dan seimbang dan melakukan kegiatan fizikal. Number one, control blood pressure. This is by taking medications that you've been prescribed to lower your blood pressure, and also to adjust your diet as well by reducing salt intake and also reducing red meat. The second is to control your blood cholesterol. This is by taking balanced diet, by reducing
fatty, oily, fried food, and also taking medicine to lower your cholesterol level. Number 3 is to control your blood sugar level as well. This is by reducing sugar intake or minuman betin, 3-in-1 as well. And also, if you're given medications to lower down your blood sugar level, it is important to take them regularly. Number 4 is to stop or to cut down smoking. Number 5 is to get active, because the World Health Organization recommendation is to be engaged in physical activity. Mengamalkan cara hidup sehat amat penting demi kesejahteraan dan kebahagiaan diri, keluarga dan juga masyarakat. Dengan mengikut nasihat-nasihat tersebut, ianya akan sedikit sebanyak membantu dalam usaha kita ni bersama menuju ke arah warga sehat. Laporan Zulfadli Haji Kasim untuk Berita RTB.